Tak. Hak ni kata untung umur pendek. Baca tak banyak. Tak. Tapi atas dunia nak umur pendek ke umur panjang? Nak umur panjang. Tapi rugi sini lah. Baik tak apalah, panjang ke pendek, Allah Ta'ala punya kerja. Tapi baca satu-satu sampai habis. Allah Ta'ala tanya, ada tak dah yang kamu baca-baca tu kamu nak nafi hari ni? Yang kamu baca tu tak betul, tapi tulis dalam surat kamu. Ada ke tak? Hamba ni tunduk kata tak ada, ya Allah. Betul belaka, ya Allah. Hak betul belaka tu kita baca apa? Ita anak dara orang, curi, makan harta anak yatim, putar beli projek, bawa macam-macam benda. Nampak? Hak ni kata Nabi, kata ulama, kalau contoh yang kita dek baca-baca kita dengan Allah, Allah Ta'ala perdengar dan perlihatkan kepada jutaan bilion manusia. Lagu mana agak-agak? Kita ambil, kita malam ni dah gambar apa kita ambil lagu tak? Kita ambil. Okey, malam ni tuan-tuan kita buat satu slot. Saya biasa handle satu slot program panggil slot muhasabah. Grand muhasabah. Ramai-ramai kita ni kita buat muhasabah seorang-seorang. Kita kena mengaku yang kata kita ni ada banyak kelemahan. Okey, mula-mula muhasabah saya bersedia terima tuan-tuan nak sebut apa pada saya, sebutlah, luahlah, supaya kita bila habis slot muhasabah kita keluar daripada surah antara kita semua tak ada dah perasaan dengki, perasaan dendam, perasaan marah, perasaan cemburu. Kita keluar, kita boleh berkasih sayang. Saya maaf pada tuan-tuan, tuan-tuan maaf pada saya. Kita buat slot macam tu. Saya pun duduk kat tengah. Okey, bagi peluang pada tuan-tuan semua, sebutlah utara apa yang tak puas hati dengan perangai saya. Walaupun barangkali benda betul-betul saya sanggup mendengar sampai habis. Seorang-seorang Fazli sebut, Ustaz, saya nampak Ustaz ni memang nampak sekor, tapi memang sekor pun melawak itu. Dalam kuliah tersebut dengan. Tapi ada satu benda saya tak puas hati dengan Ustaz. Ustaz ni tiap kali mari kuliah, mari lewat rumah. Contoh. Ada apa kita dengar? Orang lain pula, saya dengar Ustaz okey, tapi saya tengok Ustaz bawa kereta ni bertembung dengan saya kat hari Ustaz ni pandu laju lebih daripada hak laju. Ni sebut okey lesal saja. Pasti pula kita muhasabah dia pula. Nak sebut apa? Nak sebut bila kita buat grand muhasabah macam tu, tahulah yang kata kita ni banyak sangat kekurangan. Tapi tak kita tak nampak pada orang. Kita tak nampak pada kita. Tak aib kita tercela kita punya kita punya keaiban. Hak sinilah kata ulama, kalau kita tutup keaiban manusia, maka Allah Ta'ala tutup keaiban kita pada hari akhirat. Tapi kalau buat slot macam tu, orang dedahkan belaka pasal kita, malu tak? Malu. Orang dedah kata dia, mu masa muda itu ingat curi ayam gitu. Malu. Padahal bukan orang lain tahu pun, sama-sama kita. Dan kita janji dah, ni rahsia antara kita je. Habisnya kita siapa-siapa pecah rahsia, ada orang tahu yang kita ni dia dilaknat oleh Allah apa kita buat janji contoh. Tapi kita malu dah, malu. Hak ni depan Allah, Allah Ta'ala buka aib pada orang. Tahu, baca satu-satu. Itu kata ulama, ada beberapa benda yang mana nak buat tu payah, tapi kalau boleh buat besar pahala di sisi Allah. Yang pertama adalah menahan marah ataupun memberi kemaafan saat ketika dia bersangatan marah. Duk marah sangat-sangat ni, tapi dia boleh bagi maaf ketika tu, besar pahala. Tapi tak ramai orang boleh buat. Betul ke tidak? Sebab saat tu, situasi tu yang kita kemuncak nak marah. Kalau kita marah dan kita berhak marah. Kalau kita marah pun tak apa, pasal kita memang berhak untuk marah. Umpama suami pada isteri, ataupun mak ayah pada anak-anak, memang berhak sebab orang buat salah pada kita, ataupun kawan-kawan. Tapi kalau contoh ketika sangat kalau kita boleh bagi kemaafan, apa payah nak buat. Tapi kalau boleh buat besar pahala. Tak ramai boleh buat macam tu. Hak bercakap pun belum tentu boleh buat. Betul. Sebab dia berkait nak maaf pada orang ni berkait dengan memiliki sifat sabar tinggi. Dan sifat sabar ni tak semua orang dapat. Walaupun nampak janggut panjang,
nampak kopiah besar, nampak serban besar, nampak jubah putih molek tak, tapi belum tentu sabar. Takut-takut panah barang daripada hak duk main belaga ayam kat luar pun tak tahu. Boleh jadi demikian. Tak, ustaz mari mengajar, dia mari mengajar malam tu ceramah bab sabar 1 jam. Habis ceramah, habis kuliah, nak turun pada masjid, nak pakai selipar, pakai kasut, tengok kasut selipar dia hilang. Sudah, dia baru beli kasut selipar baru. Sudah. Tak, hilang kasut dia, dia bercekak pinggang macam tu. Dia kata, menata mana curi selipar aku, dia kata. Jemaah turun pada surah, jemaah kata, ustaz, bukan ustaz kata dalam ceramah tadi kena sabar banyak. Dia kata, kaki bagi tahu sabar tu payah, dia kata. Dia sebut dah dalam ceramah sabar tu payah. Dia pun payah nak sabar. Ambil maaf. Hak nak bagi maaf ketika bersangat tamarah. Ramai boleh buat. Tapi kalau buat besar tak pahala. Maka kita mesti cuba belajar. Waktu kita kemuncak nak marah, ingatlah pahala sangat besar menunggu kita. Kena buat latihan diri masing-masing. Dah. Allah. Tu. Yang kedua kata ulama, yang besar pahala kalau boleh buat, tapi tak ramai juga orang boleh buat, adalah bersedekah ketika mana dia menghadapi kesusahan. Masa dia ada harta senang, tengah bulan ni hujung tahun nak dapat bonus gapo tak, raya Cina nak dapat bonus gapo, duit tengah banyak, memang tak kisah teka orang minta bantu apa. Tak kisah. Tapi ketika saat dia sendiri susah, masa tu boleh tak lagi sedekah? Boleh lagi tak nak tolong orang? Payah. Hak payah itulah kalau buat besar pahala. Yang ketiga kata ulama adalah benda yang payah juga nak buat, tapi kalau buat besar juga pahala, yakni masa duduk bersendirian, dia boleh tahan diri dia daripada tak buat maksiat. Itu juga tak ramai orang boleh buat. Tak, depan orang macam ni memang kita tak berani buat maksiat. Tapi kalau kita duduk seorang-seorang, nampak. Hak ketika duduk seorang-seorang tu, duduk bersendirian, itulah saat paling payah. Maka hak payah ni lah kata ulama, tak lama boleh buat, tapi kalau buat besar pahala di sisi Allah. Kait sini tak, hak muhasabah pada kita baik. Kemudian dia sebut memeliharanya daripada mendengar yang dilarang, seperti mengumpat dan mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu ni melaga-laga ke orang. Orang panggil istilah adu domba ataupun batu api ke orang, apa orang panggil. Dah. Ini ngadu. Firestone. Firestone. Bahasa Kelantan tu seperti ni. Jenis melaga-laga ke orang. Jumpa orang ni kata begini, jumpa orang tu siapa balok api orang. Dialah bahagian tukang laga. Dialah bahagian batu api. Dia seronok tengok orang balok. Ni termasuk daripada orang panggil benda-benda yang tak sepatutnya berlaku. Dan segala perkataan yang tiada baik, seperti bid'ah dan berbantah-bantah, duk balak, dak bertekak, berkelahi pada benda-benda yang tidak sepatutnya. Kata ulama, kalau contoh kita berdepan dengan orang yang jahil, yang barangkali herdik kita, maki kita, marah pada kita, ubat yang terbaik untuk berdepan dengan orang jahil macam ni, kalau kita balas, dia akan maki banyak lagi. Ubat terbaik adalah duduk diam. Biarlah dia maki hamu kita duduk diam sudah. Dan dia sebut benda tak betul, dan dia tak boleh pengaruh orang lain pun untuk percaya apa dia sebut, kita duduk diam. Melainkan kalau apa yang dia sebut dia boleh pengaruh orang lain, maka menjadi kewajipan kita pertahankan diri kita, kerana dia berkait dengan maruah dan air muka kita. Tapi kalau contoh orang kenal kita, orang tahu kita ni budak baik, kita tak terlibat dengan kes panjat rumah orang, curi ayam orang, apa semua sekali, orang duk kata tak apalah. Daripada orang macam takut balak, takut duk kelahi apa benda-benda tak berfaedah dengan orang jahil, dengan orang tak cerdik macam ni, ubat terbaik duk diam. Imam Syafi'i dia sebut, dia kata aku ni kalau contoh bagi pada aku berdebat dengan orang cerdik, insya-Allah menang aku. Dia ada kelebihan hebat, boleh berdebat, ada hujah dalil kemah. Tapi kalau bagi pada aku berdebat dengan orang jahil, kalah aku. Pasal apa? Kalau berdebat dengan orang alim, menang dia.
Dan pasal apa kali debat dengan orang jahil kalah dia? Pasal orang jahil ni kita sebut macam mana pun dia tak pakar. Dia pakar kira pemikiran dia je. Dah dia tu jahil. Tu. Maka dia sebut dan seperti berbantah-bantah dan lagi pelihara telinga dan seperti mendengar suara perempuan dan muda belia. Muda belia kat sini termasuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki sini laki-laki jenis lembut-lembut itulah. Tu. Jika ditakuti daripadanya, daripada suara perempuan dan yang muda belia tu akan fitnah. Orang sedengar suara orang perempuan, maka dalam bab suara ni ulama sebahagian yang bertegah memang tegah sikit larangan bab suara. Macam contoh kerajaan negeri Kelantan dulu tidak membenarkan orang yang nak menyertai pertandingan hafazan Quran ke apa yang panggil qari-qari'ah, orang Kelantan tak hantar wakil daripada perempuan. Negeri lain ada. Sebab walaupun baca Quran, tapi baca Quran dengan suara yang lembut mendayu-dayu pun, sebab suara ni pun boleh jatuh kepada aurat. Kemudian ulama dia huraikan lagi yang kata suara perempuan aurat. Suara macam mana? Yakni suara yang sengaja dilembut-lembut, yang dilentuk-lentuk bagi tujuan menarik perhatian laki-laki, maka tu adalah haram, termasuk dalam kategori aurat. Tapi suara dia yang biasa ni, yang memang normal suara macam tu tak apa. Tak, tapi yang sengaja dilembut abad, lembut macam tu. Abad, tak, abad tadi apa? Ya, ada pelembut-pelembut, itu bahaya. Jadi dengar suara perempuan pun boleh menimbulkan syahwat bagi laki-laki. Sebab perempuan ni satu fitnah yang cukup besar. Ulama juga membahaskan tentang hukum orang perempuan datang semayang Jumaat. Bab semayang Jumaat tuntutan dia berat kepada orang laki-laki. Tak, bukan kata orang perempuan dilarang, tak boleh. Dan lebih lagi utama kalau contoh ada manfaat lain, duduk kat rumah tak ada apa-apa program daripada duduk tengok Maharaja Laut. Tak, kejap tengok Maharaja Laut. Tak, daripada duduk tengok Maharaja Laut tu baik mari dengan kuliah maghrib. Tak, lain boleh tengok ustaz yang segak, boleh dengar kuliah. Dia rakan dari YouTube, dengan YouTube kata menyampah aku ustaz ni, kata ada lah dengan orang yang dah biasa tak apalah. Tak, baik nak sebut kata mari ada manfaat, mari dengar kuliah kat masjid kat Surat. Padahal orang perempuan lebih baik sembahyang kat rumah, mengelakkan diri daripada fitnah. Tapi nak mari boleh, maka menjaga diri daripada fitnah dengan tidak memakai wangi-wangian yang terlalu kuat, dengan tidak menzahirkan sangat berjalan di hadapan laki-laki yang ajnabi yang sok kahwin dengan dia dan sebagainya. Maksud kata adalah benda-benda penjagaan kat situ. Nak sebut nak jaga apa? Nak jaga orang perempuan bagi orang laki-laki. Bila sembahyang jemaah, imam buat salah, kita tegur imam, yang makmum laki-laki tegur macam mana? Subhanallah. Kau tegur, oi salah tu. Tegur macam tu dia batal pula. Kita tegur subhanallah. Orang perempuan tak tegur macam tu. Orang perempuan dengan tepuk. Tepuk macam mana tepuk? Tak apa. Jangan 3 kali betul-betul lah. Tapi kalau orang perempuan, dia sembahyang jemaah dengan suami dia, dengan anak laki dia, dengan abang dia, dengan ayah dia yang menjadi mahram bagi dia, salah, dia nak tegur tu, tegur macam mana? Yang jadi imam tu salah. Tegur, tepuk ke ataupun tegur subhanallah? Soalan bagi orang perempuan. Jawab, tutup kuliah lah di malam ni. Dah masuk isyak dah kita. Saya berhenti 8.30 tepat dah. Ada program dekat prison. Nak tegur macam mana? Ulama bagi tahu kata boleh tegur subhanallah. Pasal yang depan kita ni adalah mahram kita.
Tak. Sebab yang kata tak boleh tegur subhanallah tu tegur tepuk tangan bila semayang jemaah ramai-ramai. Kerana apa? Kerana takut elak pada suara tu, takut fitnah lah. Takut termasuk pada aurat. Sebab tu perempuan teguran dia bukan subhanallah dengan tepuk. Tak. Nak sebut apa? Nak sebut jaga kat sini. Yang saya tahu satu cerita daripada ulama yang meninggal hari itu, saya sebut Puasa Hamid di gunung, salah seorang wali Allah. Warak tak warak dia, nombor telefon rumah dia tak bagi pada sembarangan orang. Antara sebab bila ditanya kerana bimbang, takut orang, ada orang telefon, takut anak perempuan dia yang takut dengar suara walaupun tak tengok, tapi sebab suara perempuan tu bahaya. Bagi kita laki-laki, ada isteri, ada anak perempuan yang muda belia, juga mesti menasihatkan dan berwaspada atas hal-hal seumpama dengan ni. Yang saya sendiri, yang saya duk praktik daripada saya belajar, bukan bagi larangan yang tegak tidak, tapi saya ajar pada isteri, telefon abang ataupun telefon rumah, kalau orang telefon, kalau tengok nama jemaah, nama sahabat-sahabat surah, jangan angkat. Dah, biar abang sendiri angkat. Bagi tahu pada abang, telefon abang berbunyi. Kami malaikat tengok tu adalah saudara-saudara kita. Ataupun nombor yang tak nak tersilap angkat tu nak buat macam mana. Tu pun kalau telefon pada telefon abang, jangan angkat. Pasal walaupun nombor tak kena, barangkali banyak jemaah masjid, jemaah surah, sebab memang kerjaya kita pendakwah bebas. Nombor telefon orang duk edah-edah, duk bagi telefon ustaz tu tanya soalan apa, jadi banyak jemaah. Dah, bagi tahu pada itu tak payah angkat. Just remind pada abang, kata bang ada orang telefon. Sebab bimbang macam tu. Isteri kita orang muda. Tak. Pasal apa tak bagi? Sebab kita sayang isteri kita. Tak. Kau mana tu Haji? Tu kena dia. Baik. Maka gitu juga anak perempuan kena berhati-hati kat sini. Tak. Gitu. Dan lagi dia sebut, dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan, seperti serunai dan gendang. Dia tulis sini contoh serunai dan gendang. Mudah faham, mendengar hiburan-hiburan yang melalaikan. Apa maksud hiburan yang melalaikan? Ukuran dia macam mana? Nak tahu satu-satu hiburan tu lalai ke lalai? Dah, kata ulama, pertama tengok juga kepada lirik lagu. Yang kita dengar tu lagu yang ada unsur nasihat, ataupun unsur yang tidak ada berbeza, yang melayang, orang panggil yang khayalan, utopia. Sebut bab soal cinta, soal dewa kayangan, puteri kayangan, benda tak wujud. Tapi kalau nasihat pada anak-anak, nasihat pada mak ayah, itu tak apa. Itu tak masuk kategori lalak. Tak. Apa lagu nasyid? Fazli ada tak tahu lagu nasyid? Nasihat-nasihat baik mak ayah, ibu bapa, adik anak-anak. Itu tak apa. Tapi kalau hak melalai, tengok lirik yang tak tahu, khayalan. Antara lagi ulama bagi tahu yang sampai kepada tahap melalaikan, sampai terabai kewajipan kita. Dah, pergi tengok bola sampai tak semayang, masuk tengok konsert sampai tak semayang. Itu lalai lah tu. Tapi kalau boleh tengok konsert pula tak bercampur, bebas lelaki perempuan. Lirik pula adalah lirik ketuhanan, unsur nasihat, semayang pun kita tak tinggal. Silakan. Fitrah manusia tak kira orang soleh, solehat, warak tak warak, nak kepada hiburan. Sebab tu agama ajar pada kita, bila baca Quran dengan suara yang paling merdu. Sebab saya Allah Ta'ala tak bagi kurniaan suara merdu. Suara tak apa nak merdu. Lepas tu tak berani beruji bakat pencetus rumah tu. Dari sudut kekuatan public speaking, alhamdulillah adalah sikit-sikit kawan-kawan tu bagi support belajar sikit-sikit. Dah nak ceramah depan orang kata insya-Allah lah ada keberanian apa benda. Sebab tu saya pergi mana-mana pun saya jangan jadi imam. Dari sudut maksudnya nak kata hak bahagia, dari sudut baca Quran Nabi ajar pada kita supaya baca dengan bacaan hak merdu. Memang saya adik-adik saya memang tak tahulah kalau dari sudut bacaan suara ni apa saja lagi dah. Guru pondok saya dulu sendiri dia sebut dulu, dia kata dulu masa dia mula-mula belajar, dia ni jenis bercakap tergagap-gagap.
Tapi lama untuk mengaji kita apa itu ini, Allah Ta'ala bagi keberkatan sampai boleh lancar bercakap, boleh ceramah apa itu ini, boleh khutbah, boleh, Allah Subhanallah. Tapi dia sebut mula-mulanya dia sendiri jenis gagap. Tak. Tapi kalau ada orang yang Allah Ta'ala bagi pada dia suara merdu, Allah Ta'ala bagi pada dia public speaking hebat, itu satu anugerah lagi lah. Tak, maka saya guna kelebihan yang Allah bagi pada saya. Bagaimana saya boleh nak influence audience depan saya dengan kekuatan public speaking? Maka saya guna kekuatan tu. Orang yang barangkali public speaking dia tak hebat, tapi dia ada kelebihan dari sudut suara, maka dia ceramah, dia selang-seli dengan zikrullah, selang-seli dengan lagu yang orang dengar, orang tak worry. Dia guna kehebatan tu. Nak sebut apa kat sini? Nak sebut kata jiwa kita nak pada hiburan. Maka nak pada hiburan tak salah. Yang dilarang mendengar yang melalaikan. Saya tutup kuliah kat sini sahaja. Saya tutup dengan yang hari tu muncul satu kumpulan yang bawa istilah lagu, dan lagu tu katanya ada unsur-unsur syirik, unsur-unsur pemujaan. Kalau tersilap masa saya kecil, sekolah rendah, sekolah menengah, kumpulan Let's Kicap. Let's Kicap, bukan Sochili Kicap. Daripada negara mana tu? Amerika Latin ke apa ke benda perempuan Asarehe tu. Asarehe leha gitu tu. Asarehe mak tu tahu apa tu? Lama dah dah. Saya ingat masa kita sepikat sekolah menengah ataupun sekolah menengah, saya lupa. Tapi masa kita tengah keluar malam, pergi duduk join pasar malam. Pasar malam tepi-tepi jalan memang cukup popular lagu tu. Mana-mana pasar malam pun dia pasang lagu tu. Satu sebab lagu dia jenis rancak, budak-budak muda jenis suka hiburan, asarehe lehe gitu lah tu. Yang kedua, sebab penyanyi dia adalah perempuan. Dan yang ketiga, perempuan yang menyanyi tu pula seksi, pakai skirt je. Lagilah budak-budak seronok nak tengok. Atau saya cuba buka dalam YouTube, ada dalam YouTube dah. Cuba tengok. Tu ada orang bagi tahu, dia kata dia punya lirik ada unsur-unsur pemuja.